Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir bi umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Yang diingati Tuan Pengurusi Surau, yang dikasihi Tuan Bilal, para jemaah hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat berbahagia ini, diselami dengan cuaca yang dingin, sementara munculnya matahari. Dan di musim sebegini kebiasaannya panas dah. Dan ada sedikit hujan lah, kadang-kadang lebat, kadang-kadang tak lebat. Kali ikutkan ni dah masuk monsun barat, tak sebelum nak masuk musim tengkujuh. Musim tengkujuh ni akan melanda pantai timur lah, musim tengkujuh. Kalau pantai barat ni sekarang ni dah monsun lah, pantai barat. Dan biasanya angin monsun ni agak kuat jugalah. Dulu-dulu kalau di angin monsun ni ada pertandingan kapal layar, sebab angin kerana angin kuat. Dan ada juga orang cuba-cuba buat pertandingan kapal layar ni di musim tengkujuh di Terengganu. Tapi musim tengkujuh ni bukan sebarang hujan lah, boleh menyebabkan banjir dan sebagainya. Cabaran yang cukup besar. Alhamdulillah kita kat sini ialah di akhir ni, walaupun jagaan meteorologi mengatakan bahawa musim panas tu sampai bulan 9 lah. Tapi nampak gajahnya hujan dah mula turun dah. Dan alhamdulillah lah, cuaca pun ada juga dingin-dingin, sejuk-sejuk di waktu pagi ni. Dan insyaAllah pagi ni kita tak ambil pasal lama seperti biasa dah. Okay. Sebab ada program yang satu lagi untuk tuan-tuan adik. Jadi pada pagi ni kita akan bermula dengan syarat sah sembahyang. Ada 9 perkara. Ya. Dia benda ni dulu kita belajar, kadang tak ingat. Tapi walaupun kita tak ingat, tapi kita tahu dah. Cuma tak ingat susunan dia je. Betul tak? Okey, yang pertamanya ialah mengetahui masa waktu ataupun yakin masa waktu. Ketika kata kalau tak masa waktu tak boleh sembahyang lagi, ataupun tersalah-salah sembahyang belum masa waktu, bermakna kita kena ulang baliklah sembahyang tu. Dah. Okey. Jadi penting yakin tu penting. Yakin ni kalau berdasar kepada 2 perkara. Kalau di zaman Rasulullah, muazzin waktu subuh ni adalah Umm Maktum. Ingat ada Umm Maktum ni kisah surah Abbas tu. Abbas wa tawalla, dia datang nak jumpa Nabi, lalu Nabi bermasam muka. Nabi bermasam muka tu bukan sebab saja-saja dah. Sebab Nabi ketika sedang sibuk melayani atau berdakwah ke atas beberapa orang Quraisy, pembesar Quraisy, dengan harapan bila orang Quraisy ini, pembesar Quraisy ini menerima dakwah Nabi, maka adalah pengikut mereka ni akan sama meluk Islam. Okey. Jadi Muqtam ni biasa muazzin di waktu subuh. Okey. Dan Bilal ni dah pastilah Bilal ni adalah muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pernah kisah tak? Ada seorang sahabat Nabi, anak pun dah lupa nama dia. Dia minta izin dengan Nabi untuk azan di waktu subuh. Pernah dengar tak cerita tu?
Jadi orang puji suara dia sedap. Ya. Orang puji suara dia sedap. Jadi dia terpengaruh dengan puji orang. Kita ni jangan cepat sangat terpengaruh dengan puji orang tak? Kalau puji dia suara sedap-sedap, lalu kata, apa salahnya kau minta izin Rasulullah untuk azan ganti Bilal, gitu ya. Jadi dia pun berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta izin Nabi untuk menazankan, pada lepas sebulan Rasulullah untuk menggantikan Bilal bin Rabah. Tapi Nabi tak setuju. Jadi kita belajar kat situ lah. Nak tukar Bilal ni bukan mudah. Kadang-kadang suruh Bilal tu daripada bulu sampai ke dua dia nak pencet dia menazankan lagi, betul tak? Sebab sebenarnya kerja menazankan ni bukan kerja makan gaji, betul tak? Jadi kebiasaannya orang yang dah tua ni, orang yang dah warga tua ni, walaupun dia tak dah menjadi muazzin rasmi masjid atau surau, kan, beliau masih lagi mampu untuk melakukan azan. Jadi berlaku pada lelaki ni minta Rasulullah, Rasul tak boleh, Rasul tak lagi. Jadi dia minta lagi, kalau tak sebulan pun seminggu juga dah. Tak, Rasul lagi juga. Kalau tak sebulan pun seminggu, tak seminggu sehari. Boleh waktu saya. Rasul tak nak juga. Tengok Rasulullah Sting Rabah Bilal berabah. Dan suara Bilal ni suara yang lunak. Zaman tu tak perlu pakai speaker pun. Atau kita speaker pun pecah dah. Jadi tak perlu pakai speaker. Ada satu masjid di Turki ya, tak pakai speaker pun. Dia ada macam dia buat tu menyebabkan suara tu boleh didengari oleh penduduk sekitar tu. Di Turki. Masjid biru ke apa? Tak ingat ada. Jadi yakin masuk waktu. Jadi kalau maktum ni dia sangat buta, sebelum dia mengazankan, tak, dia akan bertanya dulu sebab dia buta. Dia tak akan azan sembarangan maktum ni. Jadi kata kalau maktum ni melaungkan azan, makna confirm masuk subuh. Sebab dia akan tanya dulu. Selain daripada bergantung kepada suara ayam berkokok di waktu pagi. Suara ayam berkokok di waktu pagi adalah salah satu tanda matinya masuk subuh. Mungkin kita kena faham bahasa ayam tu kan. Ayah cakap kita tak faham berkokok, subuh tu lagi. Tak. Jadi kita boleh dengar. Itu maktum. Jadi dua cara itulah. Sama ada melihat waktu fajar, tapi bagi waktu dia akan bertanya orang lah, masuk lagi waktu subuh, kan, waktu sidik tu, tak? Itu azan yang sah. Bila masuknya waktu subuh itu fajar sidik. Ada kata kalau kita tak ada jam pun masuk hutan, kita lengap ke langit, tak ada warna putih tu kan, itu dah kira masuk waktu subuh. Begitu je kalau habisnya waktu subuh, bila nampak mentari merah di ufuk, itulah waktu subuh. Sama waktu maghrib, naik merah juga. Naik merah juga. Sama lah. Waktu maghrib dia ada kemerahan lah, sekejap, lepas tu dia hilang. Petang tu tak ada apa-apa, lepas tu ada warna merah di ufuk timur tu, warna merah kan. Lepas tu dia akan hilang waktu merah tu. Bila hilang warna merah tu, dah hilangnya, dah habisnya waktu maghrib. Dan bila nak waktu subuh, dia keluar balik waktu warna merah tu. Bila waktu macam dia tak keluar lagi. Tak, bila keluar je warna merah atau naiknya matahari, habisnya waktu subuh. Itu mengetahui masuk waktu dengan yakin atau zan. Yakin, zan ni lebih kepada 80% lah. Zan ni, ya. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun salawatin katabahunna Allah azza wa jalla
alal ibad fama jaa bihin lam yudaya minhunna syai'a istighfafan bi haqqihin kana lahu 'inda Allahi ahd an yudkhilahu al-jannah wa man lam ya'ti bihin falaysa lahu 'inda Allahi ahdun insya azabahu wa insya a'adkhalahu al-jannah. Okey, ada 5 waktu sembahyang yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-Nya. Dah. Jadi bahawa siapa yang menunaikan solat tersebut, maka dia akan dianugerahkan pahala. Dan amalan yang mula-mula akan dinilai, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sembahyang. Okey, solat kerana sembahyang ni bila kita melakukan sembahyang adalah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tak, baik salat wajib atau salat sunat. Okay. Tidak sah sembahyang tanpa mengetahui masuk waktunya dengan yakin atau zon, walaupun sembahyang itu telah dilakukan dalam waktunya. Maknanya walaupun masuk waktu tapi kita tak yakin. Dia tak yakin. Ini satu pendapat lah. Satu pendapat yang lain, kisah je bila masuknya waktu. Ialah sebenarnya itu syarat, salah satu syarat lah. Salah satu syarat. Biasa kita sama juga kita nak berbuka, betul tak? Nak berbuka tu juga kita kena yakin bahawa telah masuk waktu berbuka. Okey, itu kena pastikan. Bermandi di sini penting sangat. Lebih-lebih lagi kalau rumah kita berhampiran dengan masjid, itu mudah. Sebab ada naungan azan ketika waktu subuh. Okay. Jadi beberapa tanda lah. Sama juga kalau kita nak kalau kita tak ada panduan ataupun kita tak ada panduan, tapi kita boleh lihat kepada panduan masjid di mana arah kiblat. Betul. Cuma kita ni kita nak ukur kedudukan masjid dengan rumah tu tak sama, mungkin tak tepat lah. Itu kadang-kadang mendatangkan kesulitan kepada kita untuk kita menentukan arah kiblat tu. Sedangkan hari ini kita ada telefon, kita boleh sukatkan sendiri arah kiblat tu, ya. Kalau dulu kena berpandu kepada masjid lah. Ataupun kompas lah. Dulu kompas lah. Sekarang tak guna kompas lah. Kompas ni biasa digunakan oleh anggota tentera. Itu biasa kompas, ya. Itu pertama. Kedua ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat, ya. Kiblat tu Kaabah lah. Okay. Walaupun kita berada jauh daripada kiblat yang asal itu di Mekah, tapi kita masih lagi harus menunaikan ataupun mengarah ke kiblat itu dengan berpadukan kepada kompas ataupun panduan kiblat, ya, walaupun kita berada jauh. Kerana itu kalaulah kita sembahyang tak tiba salah kiblat, masa itu kita boleh pusing. Macamnya misalnya kita tersilap kiblat, lalu datang orang menegur kita, cik salah kiblat tu. Lepas tu dia pun pusing kita. Kita boleh ikut je, sah. Sembahyang kita masih boleh dikira sah. Tapi setengah orang tak tahu. Bila kita betulkan dia marah, dia melawan kita. Maksudnya kena tahu juga. Tu kena belajar juga. Maksudnya kalau kita faham, kalau kita salah kiblat, ada orang betulkan kita ikut je. Pernah berlaku pada saya sendiri, ada orang tak salah kiblat, saya betulkan, dia macam melawan. Lepas sembahyang baru saya beritahu dia, sebenarnya awak salah kiblat ni. Tapi anda begitu, tak, dia kena ulang balik sembahyang dia. Macam tu. Dia kena ulang balik sembahyang dia sebab dia salah kiblat. Melainkan dalam keadaan yang tertentu. Contoh kita naik kenderaan, tak, naik kenderaan yang mana kita kesutukan masa dan kebetulan pula kita ada wuduk. Jadi kita menumpang orang, tak,
atau memandu. Jadi masa memandu tu kita mengarahkan kiblat dulu. Tak. Tapi kadang kata tu tidak apa? Tidak menentu lah. Kadang sana sini sana sini. Itu dibolehkan lah. Ataupun kita sembahyang dalam kapal terbang, betul tak? Sembahyang tak? Okay. Itu bila naik flight ni, kita kena sembahyang, tuan-tuan. Banyak orang tak sembahyang. Pergi ke Mekah, balik ke Mekah tak sembahyang. Itulah. Baik buat umrah, baik buat haji. Rasanya kalau pergi kursus haji tu kan, Mutawif dah pesan siap dah kan, selalu beritahu sembahyang. Bila balik tu, terutama bila kita kembali ke tanah air tu, dia matahari tu cepat. Sebab kau terbang kan, dia laju, dia tu bercerah je. Gitu. Jadi kita dalam waktu terbang tu, kita maksudnya wajib juga kita menggunakan sembahyang. Tapi ramai orang tak tahu. Okay. Walaupun kiblat itu dikira dengan cara berijtihad, macam saya kata dia jauh kan, berijtihad. Okay, bagi mereka yang tinggal berjauhan daripada Kaabah, walaupun berijtihad, macam tadilah. Kita dah panduan gitu, agak-agak kita. Okay, sekarang ni ada beberapa kaedah. Contohnya, selalunya setiap tahunnya kita diwawarkan bahawa matahari betul-betul berada di atas kiblat kan. Jadi waktu itulah waktu untuk kita melihat waktu di sekejap je untuk menentukan kiblat bayang tu. Kat Mekah waktu contohnya pukul 5.30 contohnya dah betul-betul waktu berada di atas kiblat Kaabah. Jadi waktu tu bayang dia tu kita tengok di ke mana. Dah. Kau bayang ini waktu tu yang paling tepat. Bayang tu lah untuk arah kiblat. Kalau tu kalau ada, biasa setiap tahun ada diwawarkan. Supaya kita bersiap nak tentukan arah kiblat yang tepat. Pada waktu itulah yang disebut tu, lalu kita tunggu, kita tak kayu ataupun kita ambil skop sampah tu kan, dia ada kayu tu kan, letak atas tu, tengok bayang ke mana. Kita pun garis dengan kayu tu, kita boleh arah ni dah waktu kiblat yang arah kiblat yang tepat. Ketiga adalah menutup aurat bagi kaum lelaki dan hamba saya perempuan. Ditutup auratnya antara pusat dan lutut. Mana bagi bayi saya tu dia macam kita aurat dia, iaitu pusat dan lutut. Mana dada dia tak kira aurat. Itu aurat bagi aurat lah. Untuk hamba saya perempuan, hamba saya lelaki ni sama je. Okay? Itu auratnya. Manakala bagi kaum perempuan dan khunsa, perempuan atau khunsa ni dia ada dua jantina. Dia ada dua jantina khunsa ni. Okay, dia boleh pilih salah satu yang mana yang berfungsi, sama ada anggota lelaki atau anggota perempuan. Kalau dia berfungsi perempuan, dia boleh mengandung. Sama juga kalau dia berfungsi lelaki, dia boleh berkahwin. Sebab lelaki dia tu berfungsi. Dan ada juga Allah jadikan dia tak ada anggota sulit, baik lelaki baik perempuan. Jadi berkahwin boleh, tapi nak dapat anak tu tak boleh lah. Okay. Dan isu anak angkat ni biasanya menjadi isu yang besar. Satu, anak angkat ni biasanya kalau dia tahu dia nak angkat, dia marah-marah. Sebenarnya tak betul kan. Okay. Jadi sebenarnya anak angkat ni macam anak kita juga. Kasih sayang kita pada dia sama je sebenarnya. Kalau nak kita kata sebab nak angkat menyebabkan orang dera anak, tak juga. Anak sendiri pun belanau orang dera anak. Faham tak? Tapi anda kata kalau kita tak ada anak, tak salah, langsung tak salah. Bahkan bermanfaat pada kita. Kalau kita tak ada anak, kita boleh benda anak angkat. Dan anak angkat ni function dia diberi anak kita sendiri. Kasih sayangnya semua sama.
Cuma kita tak boleh mewarisi harta saja. Tu anda kata kalau kita mati, pembahagian faraid itu tak boleh buat. Tapi kita hanya boleh kita boleh hanya lakukan wasiat saja ataupun hibah ketika masa kita hidup. Tapi dia anak-anak boleh bantu kita, dan dia akan layan kita macam kita ni mak ayah dia sendiri. Begitu. Kalau berlaku juga anak-anak yang derhaka, sama juga. Ada juga anak sendiri derhaka. Kita tak ada orang gitu. Tak betul. Jadi orang kita kalau dikahwin mandul tak ada anak, ambillah anak angkat, akan menceriakan orang tangga tu. Nanti kalau asyik bergaduh kan, tak. Jadi tak selesai kan. Sama masing saling menyalahkan satu sama yang lain. Jadi sebaiknya ambil anak angkat. Sebab ramai anak-anak yang terbuang dan sebagainya, orang miskin dan sebagainya, kita boleh. Okey. 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 Kalau khunsa ni orang sebut pondang lah. Tapi tak semesti pondang khunsa ni. Tak mesti pondang. Kalau dia nak jadi lelaki, jadi je lelaki. Khunsa ni pondang cerita lain. Pondang ni lelaki jadi perempuan. Itu pondang ya. Yang merdeka menutup seluruh tubuhnya, perempuan kecuali muka dan dua tapak tangan. Itu selalu kita tegur belajar-belajar ni, bila pakai stokan tu biar sempurna. Kadang pakai stokan nampak betis. Kita kena ambil berat pada anak kita juga tu. Anak perempuan pakai stokan, kalau boleh beli stokan yang panjang tu lah perempuan. Jangan pakai stokan yang sampai kat tumit saja. Pakai kasut ke atau pakai selipar ke sebagainya. Jadi penting bagikan kaki sampai ke tumit kaki. Kalau betis tu confirm lah orang kaki, dia pakai kaki. Maknanya kalau nak pakai stokin, menedahkan kaki tu dia macam tak pakai baju kan. Macam tu. Sebab dia orang macam telanjang lah gitu. Macam tu. Cuma tak telanjang je. Cuma dari segi hukum dia, sebab dia orang kan. Cuma dia bukan kemaluan saja. Tapi dari segi hukum dia macam telanjang juga. Tak menutup aurat. Okay. Jadi dia wajib menutupkan aurat seluruh badan dia, melainkan dua tapak tangan dan muka. Okay. Tak wajib tutup muka ya, walaupun ada setengah mazhab kan dia tutup muka. Okay. Tapi pendapat yang masyhur bukan aurat. Tapi bagi perempuan ni, dia tengok kalau dia terlalu cantik, istilahnya dia terlalu cantik menyebabkan orang tengok menjadikan fitnah, maka wajib dia pakai penutup muka. Gitu. Sebab perempuan ni, dia walaupun dia bukan aurat, tapi dia boleh jadi aurat. Contoh suara. Perempuan tak perlu nak bercakap dengan lelaki dengan lemah-lemah, tak perlu kan. Okay. Terutama yang dah berkahwin dah. Orang kata orang marah dia tak apa. Karang-karang tu habis tak apa. Sebab orang lelaki pun tak semua lelaki suka dengar perempuan cakap lemah lembut. Ada lelaki tak suka. Okay. Jadi pada perempuan, dia kena tegas saja. Boleh saya bantu, nak apa kan. Dia pun tak perlu menunjukkan seri-seri muka dia, tak perlu. Begitu. Untuk menarik pelanggan dia kan, tak perlu. Ya. Jadi perempuan kena jaga benda tu. Bukan masa cemburu, tak ada. Dia boleh mendatangkan fitnah. Kalau benda tu tak apa. Contoh suara gitu. Suara bukan aurat. Tapi bila suaranya terlalu sedap, saya jujur saya cakap, bila saya dengar perempuan yang berlagu, sedap sangat suara dia, kita dengar, dah menjadi aurat. Kelantan sampai ini pun tak benarkan Qariah perempuan mewakili Kelantan. Mereka ada juga mereka mewakili sendiri. Ada. Tapi tak benarkan. Memang betul aurat. Dan perempuan ni kalau jadi macam
telefonis ke, pasti tak patut. Boleh, tapi dikena suara tu agak tegas. Kena tegas. Ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangkan daripada dilihat warna kulitnya dari arah atas dan kelilingnya. Tak boleh. Okey, semua arah. Kadang-kadang pakai tudung nampak bayang-bayang kan. Kadang-kadang pakai tudung tapi tak pakai anak tudung, rambut tergecak-gecak keluar tudung kan. Jadi pastikan ini bukan soal cemburu, ini soal hukum kan. Nanti salah faham, cemburu sikit-sikit tak boleh. Bukan. Boleh, tak boleh. Tidak termasuk dari arah bawahnya walaupun ditutup dengan melumurkan lumpur. Okey, bawah tak apa. Okey, bawah tak boleh tutup. Tak kira. Sama kalau lelaki kalau dia tak pakai baju, belakang setengah belakang dia tu, lurah dia tu dalam. Itu tak boleh. Daripada atas tak boleh, bawah boleh. Contoh pakai pelekat, tapi lurah belakang dekat, dia agak dalam. Yang pakai boleh nampak punggung dia dari belakang. Itu tidak sah salatnya. Dia telah terdedah orang. Ya, dari atas tak boleh, hanya dari bawah boleh. Tu bawah dia tak perlu nak najak kain supaya tak nampak kan. Tak perlu sampai ke tak tu. Dia pada bawah tak kira. Keempat, mengetahui kaifiat sembahyang, seperti mengetahui yang mana fardu dan yang mana sunat. Okey, sebab bila kita nak sembahyang, dah usalli fardu beza dengan sunat. Okey bila kita nak takbir, kadang tu kalau tuan-tuan perhatikan, bila saya takbir pendek je, Allahu Akbar. Okey, sebab saya hanya sebut apa, saya akan lintaskan sengaja aku solat fardu maghrib, fardu subuh, itu je. Sengaja aku solat fardu subuh. Fardu ni penting, sebab fardu ni nak menentukan dengan sunat, beza dengan sunat. Okey, 4 rakaat, 2 rakaat tak perlu dah, sebab subuh confirm 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala tak perlu dah, sebab aku sengaja. Aku sengaja ni adalah kerana Allah lah. Sengaja aku itu termasuk kerana Allah. Fardu beza dengan sunat, subuh 2 rakaat. Jadi 2 rakaat tak perlu kita tu. Jadi kita Allah, kita lintah fardu subuh imam. Dah. Dia cakap Allah, nak bagi kita semua sampai ke lapan lalu. Dia tak perlu sampai ke situ. Okay. Jadi disebut ni nak beza fardu dengan sunat. Boleh faham tak? Takbir. Biasa kita sengaja aku solat fardu subuh 2 rakaat perang-perang. Jadi 2 rakaat tu perang-perang tak payah lah. Yang wajib sengaja aku sebab nak beza dengan tak sengaja. Sebab apa? Kalau kita semasa sebab subuh, tak boleh. Kita tak ikhlas. Nak semayang tu mesti sengaja semayang, bukan sebab subuh. Kedua, fardu, tak boleh sunat. Ketiga, salat apa? Kalau zuhur confirm 4 rakaat, zuhur confirm 4 rakaat, isyak 1 rakaat, gitu. Maghrib 3. Jadi tak perlu sebut 3, 4 tak perlu lah. Bagi orang awam, jika ia berpegang kepada sekalian fardu atau setengahnya fardu dan setengah sunat, tidak dapat dibezakan tanpa dikosakkan yang fardu itu sunat, yang sah, yang salah, yang itu sembahyang, yang sahnya itu sembahyang, dan kena sebut juga. Itu keempat. Dan kelima ialah suci dari hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil. Jika berlaku hadas semasa bersembahyang, maka batal sembahyangnya. Okey. Ya, itu dah kita tahu, dipastikan dah. Itu tahu kalau kita terkentut. Macam mana kita nak tahu tu? Kita betul-betul terkentut. Ada hadis Nabi SAW, bila kita nak pasti kentut atau tidak, yang pertama ada bau, kedua ada bunyi. Ada bau, ada bunyi. Kalau kita sekadar rasa macam kentut tidak, kentut tidak, tak apa, kita boleh kata, kita boleh ambil tidak kentut. Nak pasti biar berbunyi kentut itu, atau berbau, tak bunyi atau berbau.
Ya, ada orang kata tabligh tu, ada kata tak berbunyi, ada bang. Maka masa tu confirm lah kita. Tapi kalau kita tak pasti kita atau tidak, maka kita boleh yakin bahawa kita belum itu. Jadi saya rasa sekali itu saja begini. Dah, insya-Allah lah kita sambung lagi pada akan datang bulan depan insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.